Bismillahirrahmanirrahim. Pemulawan. Di antara senjata yang digunakan oleh orang kafir lawan Nabi ialah memulakan Nabi dan keluarganya. Dalam jangka waktu yang singkat berlakunya perkara yang besar pada anggapan pemimpin Quraisy dalam perjalanan mereka menentang Islam. Perkara-perkara itu menunjukkan kegagalan langkah yang diambil, iaitu penolakan Rasulullah SAW terhadap semua tawaran yang dikemukakan. Kerana itu tiada tawar-menawar dalam perkara yang menyentuh prinsip akidah. Diikuti dengan Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian keluarga Rasulullah SAW dari Bani Hashim dan Bani Muttalib dan Bani Hashim lebih berpadu mempertahankan Rasulullah SAW. Andainya mereka bertindak membunuh Rasulullah SAW, maka akan mengalirlah darah di muka bumi Mekah. Lalu mereka masing-masing memikirkan cara baru bagi menentang Islam. Setelah mereka coba membuat tawaran pada Nabi SAW supaya berhenti daripada dakwah, berhenti daripada menyatakan Islam, ditawar dengan harta kekayaan, Nabi tolong. Ditawar dengan jawatan jadi raja, Nabi tolong. Jadi raja pun Nabi tolong. Kerana mereka syaratkan Nabi jadi raja, tapi jangan bawa Islam. Jadi raja aja, Islam jangan bawa. Nabi tolong. Tak berjaya. Mereka nak lawan. Tiba-tiba orang Islam termasuk keluarga Nabi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keluarga Nabi ini kecuali Abu Lahab. Abu Lahab seorang. Semua keluarga Nabi termasuk yang kafir, tak masuk Islam, mempertahankan Nabi SAW, sanggup berperang. Ada keluarga yang dia tak Islam, tapi sanggup mempertahankan Nabi. Bani Hashim, Bani Muttalib. Macam mana nak buat? Mereka pun berhimpun dan bertukar-tukar pikiran bagi memilih apakah bentuk kezaliman yang berkesan. Akhirnya mereka bersepakat untuk memeterikan perikatan di kalangan kabilah-kabilah Quraisy untuk memula Bani Hashim dan Bani Muttalib. Perjanjian yang dipersetujui bersama itu digantung di dalam Kaabah untuk lebih meyakinkan kepada keputusan yang telah diambil itu. Perkara yang persetujui bersama itu ialah tidak akan bernikah kahwin dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, tidak akan berjual beli dan menyekat segala sumber rezeki selagi mereka tidak menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Mereka mesyuarat dengan pengusinya Abu Jahal, bersetuju untuk memula Nabi dan keluarganya dan orang Islam yang bersama dengannya. Tidak boleh berjual beli, tak boleh beri makanan dan minuman, tak boleh menikah kahwin di pulau untuk menyekat. Dibuat satu perjanjian yang ditulis. Perjanjian itu disebut Bismikallahumma, dengan nama Allah. Sebut nama Allah juga. Nama Allah sebut, tak korang semua. Ini digantung dalam Kaabah, percaya ke Kaabah. Perjanjian itu tulis Bismikallahumma, berjanji memula Nabi dan keluarganya, dan digantung dalam Kaabah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas penulis perjanjian itu, iaitu menurut riwayat yang sahih Baghid bin Amir bin Hashim. Lalu Allah melumpuhkan tangannya. Orang yang tukang tulis surat tu lumpuh tangan. Nabi doa. Bani Hashim dan Bani Muttalib termasuklah di dalamnya Nabi di pulau selama 3 tahun. Kecuali Abu Lahab yang menyertai penentang Nabi SAW. Adapun keluarga yang lain termasuk yang kafir menyertai Nabi. Keluarga yang kafir ikut Nabi walaupun tak masuk Islam. Ini semangat kekeluargaan. Orang-orang musyrikin sekadar berjaya untuk melepas geram mereka dengan peristiwa ini. Bagaimanapun mereka tidaklah berjaya melemahkan semangat Rasulullah SAW dan para sahabatnya
Begitu juga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Abu Talib mengambil langkah sendiri mengawal keselamatan anak saudaranya Rasulullah SAW, sehingga beliau mengambil tempat tidur Rasulullah, dan Rasulullah pula tidur di tempat lain. Kadang-kadang dia ambil tempat tidur Rasulullah oleh anak Abu Talib, yang juga sepupu Nabi SAW, kerana menghadapi kemungkinan kala-kala ada percubaan untuk membunuh Nabi SAW. Persahabat dan keluarga Rasulullah SAW menghadapi pemelawan tersebut dengan tabah selama 3 tahun. 3 tahun ni masa yang panjang. Sehingga Abu Talib tukar tempat tidur dengan Nabi, takut ramai bunuh Nabi waktu malam. Kalau Abu Talib tidur rumah Nabi pun, dia suruh anak saudara dia duduk tempat tidur Nabi untuk selamatkan Nabi, untuk mengelirukan musuh. Sampai begitu Abu Talib mempertahankan Nabi SAW dengan keluarga dia. Orang-orang musyrikin bukan sahaja memulau, tetapi turut mengetatkan kawalan agar tidak terlepas bekalan makanan ke kampung Bani Hashim. Abu Lahab sendiri bertindak membayar harga keuntungan kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah untuk mengganti rugi kerana tidak dapat menjual barang kepada Bani Hashim. Abu Lahab ni pak saudara dia, sanggup bayar peti kalau ada rugi berniaga pada mereka yang memulak Nabi dan keluarganya. Mereka yang di pulau itu menghadapi penderitaan, tidak cukup bekalan makanan dan pakaian, sehingga kadang-kadang terpaksa memakan daun-daun kayu kerana tiada makanan kecuali yang dapat diseluduk. Siapa macam daun kayu, tak cukup makanan. Rasulullah SAW terus menjalankan tugasnya menyampaikan Islam siang dan malam, tak berhenti berdakwah siang dan malam. Manakala para sahabat dan keluarga baginda terus bersedia untuk mempertahankannya jika berlaku sebarang kemungkinan, termasuklah pertumpahan darah, menyebabkan orang-orang yang menentang baginda tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Walaupun dalam keadaan lapar, orang Islam, Nabi dan keluarga Nabi mempertahankan Nabi sanggup berperang kalau mereka bunuh Nabi. Mereka kawal sungguh-sungguh. Seringkali pendukung perjuangan jahiliyah di sepanjang zaman bertindak di atas alasan undang-undang dan keselamatan negara dan masyarakat, tetapi sebenarnya mempertahankan kedudukan yang bergoncang oleh kalimah syahadah yang ditegakkan. Inilah keadaan yang sebenarnya yang dibimbangi oleh mereka, bukannya untuk menghitung diri dan kembali kepada kebenaran, tetapi terus mempertahankan kebatilan itu dengan apa cara sekalipun. Perangai ini perangai sejak iblis lawan Nabi Adam sehingga hari kiamat. Bukan saja zaman Nabi, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi-Nabi yang lain, zaman Nabi Muhammad SAW, zaman selepas Nabi sehingga hari ini. Orang yang sungguh-sungguh mempertahankan Islam akan menghadapi kesusahan di kepung hidup ini. Disekak perniagaannya, disekak projeknya, disekak pangkatnya. Ini adalah perkara biasa yang kita kena faham. Bukan kita baca cerita Nabi ni cerita Nabi je. Dok, barang siapa yang ikut Nabi akan terima sama. Benda yang macam ni. Dan sebab itu kita kena sabar bersama dengan Islam ini. Sekatan kemudahan hidup terhadap pejuang-pejuang Islam bukan sekadar berlaku di zaman Rasulullah SAW, tetapi berpanjangan hingga sekarang. Menyekak kemudahan peruntukan keuangan bekerja dan bertugas, tekanan dilakukan di semua peringkat, bermula kepada orang-orang tua yang bekerja di pejabat, sehinggalah kepada peniaga-peniaga, petani, nelayan, hatta pada anak-anak yang sedang belajar. Pemulauan yang dilakukan kepada Rasulullah SAW adalah contoh yang baik yang akan dihadapi oleh sesiapa sahaja yang meneruskan jihadnya hingga hari kiamat. Cerita ni akan dihadapi oleh mereka yang ikut Nabi sehingga hari kiamat. Ini pengajaran dan iktibar yang kita kena faham. Namun akhirnya Allah Ta'ala akan tetap memberi pahala pada hari kiamat. Allah Ta'ala beri kemenangan pada Islam pada akhirnya.
Tetapi orang Islam tu sabar. Pasal apa Allah Ta'ala tak buat serta-merta Islam ni berjaya? Innama amru ila ar-rasyad an yaqula lahu kun fayakun, dalam surah Yasin. Allah Ta'ala berkuasa benar nak jadi sesuatu, jadi serta-merta. Pasal apa orang lawan Islam ni Tuhan nak mati lalu? Senang, doa mati lalu. Senang begitu aja. Pasal apa Tuhan buat payah sangat ni? Nak bolehkan Islam ni payah sangat? Sebabnya hidup dunia adalah hidup mencari pahala dan fadilat. Hidup yang sebenar hidup di hari akhirat. Tujuannya Allah Ta'ala nak memberi fadilat kepada mereka yang bersama Nabi, ikut Nabi, bersama dengan Islam, pahala yang banyak pada hari kiamat. Dan supaya mereka yang lawan Islam tu layak suruh masuk neraka, layak masuk neraka kerana jahat semua, betul-betul jahat. Ini hikmah mengapa Allah Ta'ala jadikan begitu. Ini ujian bermanusia. Wallahu a'lam.